Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat pada muka surat 45 baris yang terakhir, ila anqal, peliharalah zikir dan doa salat. Wahai saudaraku, hendaklah anda memilih zikir-zikir dan doa-doa yang warid pada waktu sehabis salat, pada ketika waktu pagi dan petang, dan ketika hendak tidur dan bangun tidur, ketika hendak tidur dan baru bangun dari tidur, dan yang lain-lain dari waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang saling berganti. Nabi SAW tidak menganjurkan buat umatnya semua ini, melainkan supaya menjadi sebab mereka dapat mencapai kebaikan dan keselamatan dari segenap bahaya dan bencana yang selalunya berlaku pada masa dan keadaan tersebut. Maka barang siapa yang melalaikan anjuran ini sesudah diperingatkan, tentu akan tertimpa sesuatu yang dibencinya, ataupun akan terhalang antaranya dengan siapa yang dia cintainya. Dan pada ketika itu jangan sampai dia menyesal, dan janganlah mencela orang lain melainkan dirinya sendiri. Barang siapa yang hendak beramal sesuai dengan apa yang kami sebutkan di sini, maka hendaklah dia membaca kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan membalasnya dengan sebaik-baik balasan dari kaum muslimin. Di antara yang sangat dituntut tentang wirid selepas setiap salat, dan yang terutamanya ialah anda mengucapkan doa ini: Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, perbantulah aku untuk berzikir kepadamu, mensyukurimu dan memperbaguskan ibadat kepadamu. Kemudian anda bertasbih pula sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 33 kali. Dan untuk menutup zikir ini menjadi 100, ucapkanlah zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya semua kerajaan dan kepujian, dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Kemudian baca lagi zikir ini sebanyak 10 kali dengan ditambah Ya Hayyun Yuhyi wa Yumit. Sedang dia dalam keadaan bersila sebelum bercakap apa-apa, iaitu sesudah salat fajar, iaitu subuh, asar dan maghrib. Di antaranya lagi, hendaklah anda membaca ketika di waktu pagi dan petang wirid ini: Subhanallahi wa bihamdih, ya ini maha suci Allah dan segala pujian kepadanya, 100 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah dan segala kepujian bagi Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah maha besar, 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya itu dibaca pada setiap hari 100 kali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengingatkan kita untuk mempunyai zikir-zikir dan untuk mempunyai doa-doa yang kita
biasakan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Yang ini kita perlu ada rutin zikir di waktu pagi dan petang. Dan antara zikir adalah doa. Antara zikir adalah doa-doa yang kita baca pada keadaan-keadaan yang tertentu, pada waktu-waktu yang tertentu, daripada kita hendak tidur hingga kita tidur kembali, ataupun daripada waktu kita bangun daripada tidur sehingga kita tidur kembali, dan yang lain-lain dari waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang saling berganti. Nah, dan tujuan dibacakan doa, tujuan diadakan bermacam-macam doa ini adalah agar supaya ia menjadi asbab perlindungan bagi mereka yang mengamalkan daripada doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dianjurkan perkara-perkara ini oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk memberikan barakah kepada perkara yang dilakukan, untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap apa yang dilakukan oleh seseorang itu, dan dihindari daripada segala perkara-perkara yang tidak diinginkan ataupun yang akan memudaratkan seseorang itu, ataupun akan menjadi asbab terputusnya keberkatan, ataupun menjadi asbab terpisah daripada perkara-perkara ataupun dengan orang-orang yang dicintai. Maka doa-doa yang kita baca daripada pagi hingga ke petang, hingga kita tidur balik, ini merupakan perkara-perkara yang mana akan menambahkan keberkatan dalam umur kita, keberkatan dalam diri kita, dan keberkatan kepada setiap perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Jadi apabila kita perbanyakkan zikir dan banyakkan doa pada setiap waktu dan keadaan, maka doa-doa dan zikir-zikir ini akan mendatangkan cahaya kepada tubuh badan. Dan cahaya ini apabila berada di suatu tubuh badan manusia, maka ianya akan mendatangkan sifat-sifat yang baik. Kalau mata itu baik, maka apabila ada cahaya pada mata, maka mata itu akan memandang kepada perkara-perkara yang baik. Apabila telinga itu bercahaya, maka dia akan mendengar daripada perkara-perkara yang baik-baik. Begitu juga seluruh tubuh badan, apabila ianya bercahaya, maka seluruh tubuh badan itu akan ringan, akan mudah untuk melakukan daripada kebaikan. La ilaha illallah. Dan disebabkan ini, disebutkan ataupun di dalam riwayat, doa yang dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam selepas solat sunat subuh, Nabi memohon, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi qabri nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa fi bashari nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi idhami nura. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar supaya diberikan cahaya kepada hatinya, diberikan cahaya kepada kuburnya, diberikan cahaya pada pandangan dan pendengarannya, diberikan cahaya pada kulitnya, pada isinya, pada tulangnya, pada urat sarafnya, daripada bahagian atas, daripada bawah, daripada kiri dan daripada kanan, daripada depan dan daripada belakang. Dan dimohon oleh baginda sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan dirinya ataupun ditambahkan cahaya dan dijadikan seluruh tubuh badannya itu adalah cahaya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Rasulullah itu adalah merupakan lampu yang memberi cahaya, lampu yang memberi cahaya, sehingga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, adab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka berjalan, mereka tidak ingin untuk memijak daripada bayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya hormatnya sahabat Nabi, hatta bayangan baginda tidak mahu dipijak. Maka apabila berjalan akan tengok di atas tanah, akan tengok ke arah bumi. Akan tetapi disebabkan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih terang daripada matahari, maka tidak ternampak bayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun ini merupakan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi diajarkan kepada umatnya untuk memohon daripada Allah Subhanahu wa taala setiap hari agar diberikan cahaya, diletakkan cahaya pada seluruh tubuh badan ini. Dan salah satu asbab untuk mendapatkan cahaya daripada tubuh badan adalah dengan kita sering berdoa di dalam keadaan-keadaan yang berbeza yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Dan melalui zikir, melalui doa-doa ini, seseorang itu akan mendapat ketenteraman jiwa, akan diangkat daripada segala kerisauan dan segala
perkara-perkara yang membebankan fikirannya. Apabila seseorang itu terhubung, mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seakan-akan kehidupannya itu tak ada stres. La ilaha illallah disebutkan oleh guru kami, ataupun disebutkan oleh seorang alim, sewaktu mereka belajar duduk di dalam madrasah ataupun duduk bersama guru mereka, maka dikatakan bahawa apabila aku membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal hammi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Naam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Naam. Yang pertama, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kerisauan dan kesedihan. Maka sewaktu mereka berada di madrasah, mereka seakan-akan tidak mengetahui apa maksud masalah ataupun kesedihan ataupun kerisauan. Kerana apa? Sewaktu mereka berada di dalam madrasah, duduk bersama guru mereka, yang mana hati guru mereka itu sentiasa mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan mereka di madrasah itu sentiasa dipenuhi dengan keberkatan, sehingga tidak tahu apa itu makna kerisauan dan tidak tahu apa makna kesusahan. Hanya apabila mereka telah meninggalkan daripada madrasah, baru mereka merasakan apa yang dimaksudkan, apa yang dimaksudkan dengan perkataan al-hammi wal hazan. La ilaha illallah. Naam. Kemudian di antara yang sangat dituntut tentang wirid selepas salat, dan yang terutamanya ialah anda mengucapkan doa ini, Allahumma inni a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam, dan sebelum itu disebutkan di sini, barang siapa yang hendak beramal sesuai dengan apa yang kami sebutkan di sini, maka hendaklah dia membaca kitab Al-Adhkar. Naam. Kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, di dalamnya terdapat segala doa-doa yang diriwayatkan, ataupun kebanyakan daripada doa-doa yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebahagian daripada orang salih mengatakan ba'idar washtaril adhkar, nak menunjukkan betapa pentingnya kitab Al-Adhkar ni untuk dimiliki oleh setiap orang, sehingga mereka mengatakan kalau kamu tak ada duit untuk nak beli kitab Adhkar, sehingga kamu terpaksa untuk menjualkan rumah kamu untuk belikan kitab Al-Adhkar, maka juallah rumah untuk mendapatkan kitab ini. Betapa pentingnya untuk mempunyai kitab Al-Adhkar di rumah kita. Akan tetapi selepas kita beli, jangan pula kita biarkan dekat shelf tanpa kita beramal dengan ataupun membaca dan beramal dengan apa yang terdapat di dalam kitab tersebut. Naam. Kemudian antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Saidina Mu'adz bin Jabal selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya bahawa Nabi mencintai Saidina Mu'adz bin Jabal. Ini satu nikmat yang besar apabila Nabi mengucapkan kecintaannya kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang saleh mencintai kita, itu merupakan satu nikmat yang agung. Kita mencintai orang-orang saleh tu dah perkara yang bagus, akan tetapi apabila ada orang salih yang mencintai kita, itu merupakan perkara yang lebih indah, lebih mulia dan lebih agung. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hati-hati manusia. Maka kalau Allah melihat dalam hati kita mencintai daripada orang-orang salih, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhsyaru ala al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan berada bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, maka kalau Allah melihat dalam hati kita ada mencintai seseorang salih itu, maka kita akan dibangkitkan insya-Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan sebaliknya disebutkan dalam riwayat, kalau seseorang itu beribadat hatta di Masjidil Haram di kota Makkah bertahun-tahun, akan tetapi apabila dia meninggal dunia, dapat diketahui bahawa dalam hatinya terdapat kecintaan kepada orang-orang yang bukan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai, waliyadzubillah tabaraka taala, walaupun sepanjang hayatnya itu dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dalam hatinya terdapat kecintaan kepada orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, waliyadzubillah tabaraka taala. Maka pentingnya kita untuk memastikan hati kita ini hanya mencintai, hanya menyukai orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
hati kita ini cenderung kepada orang-orang yang dicintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan disebabkan itu Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku mohon akan kecintaanmu, wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintai kamu, wal amalil ladzi yuqarribuni ila hubbak, dan juga untuk melakukan sesuatu amalan yang mendekatkan diriku kepada kecintaanmu ya rabbal alamin. Naam. Maka doa ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, perbantulah aku untuk berzikir kepadamu, mensyukurimu dan memperbaguskan ibadatku kepadamu. 3 perkara yang penting dalam kehidupan seorang mukmin ataupun tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah kehidupannya itu sentiasa dipenuhi dengan zikir. Kehidupannya itu penuh dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, dan kehidupannya itu, matlamat kehidupannya adalah berusaha untuk memperhalusi daripada amal ibadahnya sehingga amal ibadahnya mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal agar tidak meninggalkan daripada doa ini setiap kali selepas solat fardu. Maka kita berazam, kalau kita belum lagi melakukannya, kita daripada hari ini kita niat untuk melakukan doa yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian anda bertasbih pula sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 33 kali, dan untuk menutup zikir ini menjadi 100, ucapkanlah zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat disebutkan bahawa barang siapa yang membaca daripada zikir ini setiap kali selepas solat fardu akan diampunkan dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Naam. Kemudian baik untuk solat subuh, asar dan maghrib, selepas kita bagi salam, kita istighfar 3 kali. Bagus dibacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali sebelum kita bergerak. Nah, sebelum kita bergerak, beralih daripada posisi duduk tahiyat akhir tu, sebelum kita bergerak, kita baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Naam. Dan ini mengajarkan kita agar supaya selepas solat jangan terus bangun. Lepas solat itu tenang dulu, istighfar, mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kekurangan yang kita lakukan di dalam solat, ataupun kurangnya kehadiran hati kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu solat dan sebagainya. Naam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa idza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai melakukan sesuatu amal ibadah, maka mulalah dengan ibadah yang lain. Apabila kita lepas solat, kita mulakan dengan zikir dulu. Lepas habis satu amalan, kita mulakan dengan amalan yang lain. Wahakadha, yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun perintah ini diperintahkan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan kamu itu kamu bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk mendekatinya. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa barang siapa yang membaca daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini 10 kali selepas subuh dan 10 kali selepas maghrib, akan dipelihara daripada segala musibah kecuali kematian. Dipelihara daripada segala musibah kecuali kematian. Maksudnya kalau telah ditetapkan untuk dia meninggal dunia, maka dia akan meninggal dunia. Tapi musibah lain akan dipelihara, dan kita niatkan juga dalam waktu-waktu COVID ini untuk kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit COVID dan apa-apa yang akan mendatangkan kemudaratan buat diri kita dan ahli keluarga kita. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan, diberikan sedikit daripada zikir-zikir untuk diamalkan kalau seseorang itu belum ada lagi zikir-zikir harian. Di antaranya lagi, hendaklah anda membaca ketika di waktu pagi dan petang wirid ini, subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan segala kepujian baginya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan subhanallahi wa bihamdih kalimatan khafifatan ala lisan. Ada 2 kalimah
yang mana sungguh ringan di atas lidah, thaqilatan fil mizan, yang berat di atas timbangan neraca Allah Subhanahu wa taala, habibatan ilar rahman. Dua kalimat ini sangat disukai, sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kalau boleh, kalau kita tidak ada amalan ataupun tak ada zikir-zikir yang kita biasa lakukan, maka kita boleh mulakan dengan zikir yang mudah ini, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Ataupun mungkin kalau tak mampu nak buat 100, kita boleh buat ikut kemampuan kita, 50, 30, hatta walau 10. Tapi at least kita ada zikir yang kita lakukan secara istiqamah setiap hari. Begitu juga dengan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disebutkan dalam riwayat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairu minad dunya wa ma fiha. Zikir ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Ataupun dalam riwayat lain menyebutkan bahawa khairu mimma talat alaihi syams, lebih baik daripada apa-apa yang terkena daripada cahaya matahari apabila matahari terbit. Iaitu setiap apa yang ada di atas muka bumi ini, baik kereta, baik rumah, baik bangunan yang tinggi, apa-apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini yang terkena daripada cahaya matahari, maka kalimah ini satu kali kita sebut subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Apatah lagi kalau kita istiqamah dalam melakukannya 10 kali, 30 kali ataupun 100 kali setiap hari, maka ganjarannya adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mengejar keuntungan di akhirat. La ilaha illallah. Naam. Kemudian disebutkan di sini, Imam Haddad meneruskan dengan menyebutkan tentang fadilat selawat. Kemudian adakanlah satu wirid dari selawat ke atas Nabi SAW, kerana yang demikian akan menjadi semacam penghubung di antaramu dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan suatu pintu di mana banyak perbantuan akan meliputimu menerusi pintu itu daripada hadratnya alaihi salatu wassalam. Beliau juga telah mengatakan, man salla alayya salatan, man salla alayya marrah, sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepadanya 10 kali ganda. Dalam sabdanya yang lain, Nabi SAW bersabda, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dicintai, orang yang paling aku cintai di antara kamu dan yang paling dekat tempatnya kepadaku di hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Allah Subhanahu wa taala pula telah menyuruh kita berselawat kepada Nabi SAW, iaitu seperti yang tersebut di dalam kitabnya yang mulia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan bersalamlah dengan bersungguh-sungguh. Turutlah suruhan ini dan perbanyakkanlah selawat dan salam itu, dan jangan lokek, iaitu jangan membaca dengan bilangan yang sedikit. Kemudian lengkapkanlah di dalam selawat dan salam itu doa bagi kaum keluarganya bersama-sama, iaitu apabila berselawat kita juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berselawat kepada ahli keluarganya Rasulullah juga. Di dalam Al-Quran disebutkan, Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak memohon, tidak meminta apa-apa daripada kamu kecuali untuk mencintai daripada ahli keluargaku. Perbanyakkanlah wirid ini khususnya pada malam Jumaat dan siangnya, kerana Nabi SAW telah bersabda, akthiru minas salati alayya fil laylatil gharra'i wal yaumil azhar. Perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada malam yang terbaik dan hari yang bercahaya, iaitu malam Jumaat dan siangnya. Selawat dan salam, selawat Allah ke atas Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, Imam Haddad menyebutkan bahawa hendaklah kita mempunyai selawat
yang menjadi penghubung di antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini merupakan bahagian daripada zikir. Selawat merupakan bahagian daripada zikir kerana apa-apa yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikira sebagai zikir. Apa-apa jenis zikir, baik istighfar, baik tasbih, baik takbir, baik tahmid, baik selawat, baik membaca Al-Quran, baik solat, apa-apa perkara yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dianggap sebagai zikir. Naam. Dan juga berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala juga merupakan bahagian daripada zikir, iaitu kita berzikir dengan akal fikiran kita. Membaca kitab-kitab yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan dikira sebagai zikir. Naam. Kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak-banyak amalan yang kita lakukan, kesemuanya kita mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak amalan yang kita lakukan, kesemuanya merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada satu amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memulakannya, iaitu kita mengikuti daripada amalan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu selawat. Kerana apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam banyak-banyak amalan, maka berselawat ini merupakan amalan yang kita ikut daripada perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Di sini Imam Haddad menyebutkan tentang fadilat-fadilat. Beberapa fadilat, iaitu orang yang banyak berselawat, orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang yang paling dekat duduk dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang paling dekat, orang yang paling banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca satu selawat akan mendapat 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini semua bahagian-bahagian yang diberikan di akhirat nanti. Bahagian-bahagian yang diberikan di akhirat nanti, yang lebih penting daripada mendapat bahagian-bahagian di akhirat adalah selawat ini menghubungkan seseorang itu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berselawat ataupun perkataan selawat itu sendiri diambil daripada perkataan as-silah, iaitu hubungan, maka dengan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seakan-akan kita menghubung Rasulullah ataupun membuat perhubungan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa senangnya, kita seakan-akan macam kita nak call baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Imam Haddad mengatakan, kerana dengan demikian akan menjadi semacam penghubung di antaramu dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala dan merupakan suatu pintu di mana banyak perbantuan dan akan meliputimu menerusi pintu itu daripada hadratnya alaihi salatu wasalam. Iaitu dengan ada hubungan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita ada connection. Kita ada kabel dengan Rasulullah. Bila ada kabel, maka senang nak dapat pemberian, senang nak dapat anugerah. Dan tak ada kabel yang lebih besar daripada seseorang itu mempunyai kabel dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lebih kuat kabelnya dengan baginda melalui pengamalan syariah baginda Rasulullah, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan, dengan melakukan menghidupkan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan akhlaknya baginda, menghidupkan adab-adabnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini semua perkara yang menguatkan hubungan seseorang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan apabila hubungan itu kuat, maka mudah dia untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di sini, orang yang berselawat satu kali mendapat 10 rahmat. Dia berselawat 10 kali, dia dapat 100 rahmat. Dia selawat 100 kali, dia dapat 1000 rahmat. Yang mana rahmat itu dikatakan bahawa satu rahmat sudah mencukupi untuk di dunia, yang mana yang lain itu akan disimpan di hari akhirat nanti. Persoalan yang perlu kita tanya, apakah yang dimaksudkan dengan hubungan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Adakah hubungan itu hanya daripada segi fizikal, iaitu seseorang itu hanya mempunyai hubungan dengan baginda apabila dia bertemu dan berbicara dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tidak selainnya? Maka di sini kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia pada tahun 11 Hijrah, iaitu kurang lebih 1432 tahun yang lalu. Akan tetapi hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak tertakluk kepada waktu dan tempat.
hubungan dengan baginda Rasulullah itu tidak tertakluk pada waktu dan tempat. Ada orang-orang yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi enggan untuk beriman dengan baginda, enggan untuk menerima daripada risalah baginda sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap daripada umatku akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka-mereka yang enggan. Siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, setiap mereka yang mentaatiku, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, beriman kepada aku, taat kepada apa yang aku perintahkan, yang aku anjurkan, maka dia akan masuk syurga. Akan tetapi mereka yang enggan, maka mereka waman asani faqad aba. Barang siapa yang mengingkariku, maka dia telah enggan untuk menerima daripada, enggan untuk masuk syurga. Ada yang hidup zaman Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah tapi enggan menerima beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hidup sezaman dengan Rasulullah, tidak berjumpa dengan Rasulullah tetapi beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Siapa antara orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah ada hubungan dengan Rasulullah walaupun tidak berjumpa? Seorang tabi'in yang masyhur, seorang yang masyhur di penduduk langit, di kalangan penduduk langit, akan tetapi majhul, tidak dikenali oleh penduduk bumi, iaitu Sayyidina Uwais bin Amir Al-Qarni. Sayyidina Uwais bin Amir Al-Qarni, dia hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi disebabkan berbakti kepada ibunya, maka dia terhalang daripada berjumpa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disebabkan hubungan hatinya bersama Rasulullah, menyebabkan beliau disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai hubungan hati bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga nama beliau itu disebut daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia walaupun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Saidina Umar dan Saidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, apabila kamu berjumpa dengan Sayyidina Uwais bin Amir Al-Qarni, iaitu pergi cari dia, dan apabila kamu berjumpa dengan dia, maka mintalah istighfar ataupun minta dia berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kamu. Subhanallah, satu perkara yang mengagumkan, iaitu Rasulullah boleh mohon istighfar buat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu lebih mulia, jauh lebih mulia daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan satu sifat tawaduk kepada sahabat-sahabat ataupun pengikut-pengikutnya, umatnya yang akan datang, agar supaya tidak merasakan dirinya itu lebih mulia walaupun pada hakikatnya mereka lebih mulia. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali telah dijanjikan syurga sewaktu mereka berada di dunia atas lidahnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mereka melihat Rasulullah, mereka berjihad menguatkan agama Rasulullah, mereka salat di belakang Rasulullah, mereka menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masih lagi diajarkan, dididik pada hati-hati mereka ini untuk bersifat tawaduk, bersifat rendah diri dengan sesiapa sahaja yang berada di sekeliling mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu berjumpa dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, dan dia sewaktu dulu mempunyai suatu penyakit sopak, yang mana kemudiannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan, akan tetapi dimohon daripada Allah agar dibiarkan satu bahagian kecil daripada sopak tersebut untuk kekal di bawah tangannya, di bawah ketiaknya, agar supaya tempat itu mengingatkan dia atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia. Apa nikmat tu? Disembuhkan daripada penyakit itu. Maka dikabulkan permintaan Sayyidina Uwais Al-Qarni, sehingga diberikan kesembuhan daripada sopak itu, dan akan tetapi ditinggalkan sedikit daripada bahagian di bawah tangannya. Wahakadha. Jadi pada sewaktu zaman khalifahnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar sentiasa setiap tahun musim haji akan bertanyakan siapakah daripada orang Yaman yang hadir.
ada tak orang yang daripada kabilah Murad, yang mana Sayyidina Uwais Al-Qaran ini, Al-Qaran min Murad, iaitu kabilahnya Murad daripada bangsanya Al-Qarani. Setelah beberapa tahun bertanya, pada satu tahun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Sayyidina Umar berjumpa. Ada orang mengatakan tak ada siapa yang bernama Uwais, akan tetapi ada seorang yang tidak kami kenali yang tugasnya adalah untuk menjaga ataupun mengembala daripada tunggangan ataupun binatang tunggangan kami. Maka Sayyidina Umar pun pergi berjumpa dan Sayyidina Umar bertanya, "Ma ismuk? Siapa nama kamu?" Maka Sayyidina Uwais menjawab, "Abdullah." Sayyidina Umar pun mengatakan, "Aku juga Abdullah. Kulluna abidillah." Setiap daripada kami ini merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi siapakah nama yang diberikan oleh ibumu kepada kamu? Maka beliau menjawab, Uwais. Maka Sayyidina Umar mengatakan, Uwais bin Amir Al-Qarani Al-Muradi, yang mana kamu dahulu mempunyai satu penyakit, kemudian kamu mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembuhkan daripada penyakit itu, dan kamu mohon agar dibiarkan sebahagian dari bahagian kecil agar dibiarkan di bawah tangan kamu, dan kamu berbakti kepada ibu kamu dan sebagainya. Maka Sayyidina Uwais terperanjat apabila telah diketahui Sayyidina Umar tentang keadaannya. Maka Sayyidina Uwais mengatakan, "Siapakah yang memberitahu kamu tentang diriku yang mana tidak ada sesiapa yang mengetahui tentang diriku ataupun tentang perkara itu?" Maka Sayyidina Umar mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menceritakan tentang kamu, dan Rasulullah berpesan kepada kami untuk memohon istighfar kepada kamu. Rasulullah berpesan kepada kami agar memohon istighfar kepada kamu. Maka Sayyidina Uwais pun menangis dan memohon istighfar daripada beristighfar kepada Allah bagi pihak Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dan kemudian Sayyidina Uwais Al-Qarni menyebutkan sesuatu perkara yang ajaib. Beliau mengatakan, "Wahai Umar, wahai Ali, kamu tidak mengenal, kamu tidak tahu akan Rasulullah kecuali bayang-bayangannya. Iaitu ilmu kamu tentang Rasulullah itu hanya bayangan daripada Rasulullah, tidak lebih daripada itu." Ya, ini seakan-akan Sayyidina Uwais ini mempunyai hubungan yang rapat dengan baginda sehingga beliau mengenali hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada orang yang boleh kenal hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam kecuali sebahagian daripada apa yang diperlihatkan Allah kepada mata-mata kasar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Naam, benar, kami tidak mengenal akan Rasulullah." Kecuali bayangannya sahaja. Kami tidak kenal akan Rasulullah kecuali bayangan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Naam. Yang cakapkan ini siapa? Yang cakap ini adalah orang yang bertahun-tahun telah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali yang telah dibesarkan di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kecil sehinggalah baginda wafat. Akan tetapi mereka masih lagi mengatakan bahawa mereka tidak kenal Rasulullah kecuali bayangannya sahaja. Bagaimana pula keadaan kita? Bagaimana pula ilmu kita yang kita ni telah jauh berpisah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1400 tahun. Dan kemudian kesungguhan kita untuk mengenali daripada Rasulullah pun sangat rendah, yakni tidak ada semangat untuk membaca daripada sirahnya baginda, tidak ada semangat untuk membaca daripada hadisnya baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada semangat untuk membaca daripada syama'ilnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi paling kurang hubungan yang perlu untuk kita ada bersama baginda sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak menjadi hubungan yang ada, yakni hubungan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak semestinya hidup di zaman baginda, beriman kepada baginda, akan tetapi orang-orang yang dimuliakan Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di zaman Rasulullah, untuk melihat kepada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, untuk bersalaman dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia, untuk bersalat di belakangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan pemberian yang agung. Akan tetapi ada juga mereka-mereka yang mendapat kemuliaan hidup
tidak dapat berjumpa dengan baginda, akan tetapi mempunyai hubungan rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan memperbanyakkan selawat dan salam kepada baginda, menghidupkan daripada syariatnya Rasulullah dalam kehidupan mereka, menghidupkan daripada sunnahnya Rasulullah, menanam sifat cinta dan rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya, dalam diri ahli keluarganya, dalam diri anak-anaknya, dan dalam diri mereka-mereka yang berada di sekeliling mereka. Dan sebahagian orang-orang saleh, iaitu dididik oleh ibu dan ayah mereka ini daripada kecil untuk mencintai dan merindui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kita tak dapat untuk melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak dapat melihat daripada suaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tak dapat mendengar daripada kisahnya baginda, tidak dapat mendengar tentang rupa parasnya baginda, tidak dapat mendengar tentang sifat-sifat mulia yang diriwayatkan daripada para muhaddithin tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syauqah ila ikhwani, wahai aku sangat rindu untuk berjumpa dengan dengan saudara-saudaraku. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa, ya Rasulullah, bukankah kami ini merupakan saudara-saudara kamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Akan tetapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup setelahku, beriman kepadaku walaupun mereka tidak dapat melihat akan wajahku. Dan mereka ini, sifat mereka, sanggup berkorban apa sahaja demi untuk berjumpa ataupun melihat kepadaku. La ilaha illallah ni merupakan orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah, jujur keimanannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati mereka ini tidak sabar untuk melihat kepada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang benar-benar cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan sanggup untuk menunggu pada hari kiamat untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh sekarang ini di dunia ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, kalau boleh di dunia ini lagi ingin untuk berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin untuk sentiasa menziarahi daripada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi orang-orang yang dapat menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih kita daripada orang-orang yang sentiasa dapat menziarahi daripada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan cinta dan keadaan rindu, sehingga melalui kecintaan dan kerinduan itu kita akan mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dalam hadis disebutkan bahawa wailun liman la yarani yaumal qiyamah, celaka bagi orang-orang yang tidak dapat melihat aku pada hari kiamat. Dan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia telah benar-benar melihat aku. Kerana fa inna syaitan la yatamathalu bi, kerana syaitan tidak dapat menyerupai daripada wajahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi daripada sini ulama mengatakan bahawa orang yang melihat Rasulullah di alam mimpi tidak akan dianggap sebagai sahabat. Sahabat itu hanya orang-orang yang dapat melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mata kasar mereka sewaktu Nabi hidup di alam dunia. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di alam dunia. Adapun yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tidak dikira sebagai sahabat, walaupun ianya adalah benar, ianya adalah satu perkara, satu kemuliaan, akan tetapi tidak akan mengangkat darjatnya seperti seorang sahabat, kerana sahabat itu adalah orang yang beriman di zaman, orang yang hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, bertemu dan melihat kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan meninggal atas keimanan tersebut. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan betapa pentingnya ada hubungan dengan baginda Rasulullah, bukan hanya beribadat ataupun bukan hanya menganggap baginda sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perantaraan, iaitu sebagai pembawa risalah sahaja. Jangan kita menganggap Rasulullah itu sebagai pembawa risalah, yang mana apabila risalah itu telah disempurnakan, maka khalas, habis tugas baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kalau itu
yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ittabi'uni, ikutlah aku. Ya, ini kalau yang dimaksudkan dengan membawa risalah itu hanya untuk mengikuti daripada syariat Allah, maka boleh saja diperintahkan fattabi'u dinillah, ikutlah agama Allah, ikutlah kitab yang diturunkan oleh Allah, ikutlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dikatakan bahawa fattabi'uni, ikutlah aku, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keseluruhannya adalah risalah. Keseluruhan baginda itu merupakan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, sehingga setiap apa yang datang daripada baginda, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, ambillah dengan kuat. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah daripada melakukannya. La ilaha illallah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap, tidak bertutur mengikut hawa nafsunya, kecuali ianya merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu, iaitu mereka apabila semakin jauh daripada nabi-nabi mereka, apabila terputus hubungan mereka dengan nabi-nabi mereka, terputus hubungan dengan Nabi mereka ini menjadi asbab hati mereka menjadi keras dan mereka melakukan daripada kemungkaran. Iaitu apabila hati keras, susah untuk menerima kebenaran, susah untuk menerima daripada nasihat, maka seseorang itu akan jauh daripada agama dan mudah untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkara tersebut, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون." Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang, iaitu masa yang panjang berlalu dengan tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan nabi mereka, sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka mengamalkan agama itu merupakan satu bahagian, akan tetapi mempunyai hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan roh daripada amalan agama, iaitu zahir agama itu untuk sembahyang, zahir agama itu melakukan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi roh kekuatan dalam melakukan amal ibadah itu merupakan kecintaan dan kerinduan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, melakukan setiap amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah kerana mengikuti daripada sunnah Rasulullah, kerana mencintai Rasulullah, kerana ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana menganggap tidak ada perkara yang lebih mulia kecuali apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Maka asbab untuk melembutkan hati seseorang itu adalah untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Asbab untuk melembutkan hati itu adalah untuk mengikuti daripada segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang melanggar daripada perintah, mengingkari daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi amaran, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Orang yang menentang daripada perintah Rasulullah itu hendaklah diberi amaran, takut-takut mereka akan ditimpakan musibah ataupun ditimpa azab yang pedih oleh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi mana kita ada kesempatan di atas muka bumi ini, maka di sinilah merupakan tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah, menguatkan hubungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita nak ada dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, untuk kita ada dekat dengan Rasulullah di maqam mahmud, tempat yang mulia,
yang terpuji pada hari kiamat nanti, untuk kita berada di dekat dengan Rasulullah sewaktu melintasi daripada titian sirat, untuk berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu di telaganya baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapat suapan air daripada telaganya itu melalui tangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia directly. Maka di sinilah tempatnya untuk kita kuatkan hubungan kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih kuat kita menghidupkan sunnah Rasulullah, makin banyak kita berselawat kepada baginda, maka dengan itu akan kuatlah hubungan kita insya-Allah bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan dihubungkan kita dengan sekuat-kuat hubungan yang tidak akan terputus sehingga bila-bila bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ahli keluarga kita, begitu juga dengan anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat. Yakni kita tak ada hubungan yang lebih penting untuk kita eratkan ataupun hubungkan melainkan daripada mengeratkan hubungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mempunyai hubungan yang kuat dengan baginda, maka perkara lain semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Naam. Kemudian disebutkan di sini antara waktu yang dituntut untuk memperbanyakkan selawat dan salam adalah pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Ini alal aqal, iaitu pada setiap hari kalau boleh kita perlu ada bahagian daripada selawat, akan tetapi paling kurang kita memperbanyakkan selawat pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Dan ulama mengatakan bahawa paling sedikit yakni memperbanyakkan selawat, iaitu bilangan banyak yang paling sedikit. Bilangan banyak yang paling sedikit itu adalah 300. Setengah ulama mengatakan 300 itu dianggap banyak. Bilangan sedikit yang dianggap banyak. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 700, ada yang mengatakan 1000. Ala kulli hal, kita ambil bilangan yang sikit, 300 itu kalau boleh. Bermula daripada maghrib Khamis malam Jumaat itu kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak mungkin, yang mana paling sedikit kita cuba berselawat sebanyak 300 selawat, yang mana dengannya menjadi asbab kita dihubungkan dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kemudian Imam masuk ke dalam perihal fasal yang seterusnya, itu perihal tafakur. Jangan tinggalkan bertafakur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, hendaklah anda mengkhususkan suatu masa untuk bertafakur pada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada setiap siang dan malam. Kalau tidak banyak, jangan sampai tidak ada sama sekali. Sebaik-baik masa untuk bertafakur itu ialah waktu kelapangan dari segala macam kerja dan urusan, supaya waktu itu menjadi bersih dan sesuai untuk mengawal hati padanya, umpama di tengah malam. Dan ketahuilah bahawasanya kebaikan dunia dan agama bergantung atas kebersihan tafakur itu. Barang siapa yang memelihara hak tafakur ini dengan sebaik-baiknya, nanti dia akan diberikan bahagian yang cukup dari segala macam kebaikan, sesuai dengan bunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatin. Bertafakur sesaat adalah lebih baik daripada beribadat setahun. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la ibadata kat tafakkuri. Tiada suatu ibadah yang boleh mengatasi ibadat tafakur. Setengah arif billah, setengah orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa taala berkata, al-fikru sirajul qalbi fa idza dhahabat la idha'ata laha. Tafakur itu adalah penyuluh yang menyinari hati. Jika cahayanya hilang, maka tiada apa lagi yang dapat menyinarinya, iaitu cahaya tafakur itu apabila hilang, maka tiada apa lagi yang dapat menyinarinya. Nah, Imam Haddad mengingatkan kita tentang ataupun menyebutkan kepada kita tentang kelebihan bertafakur, ibadah yang dilakukan oleh akal fikiran kita, ibadah yang dilakukan oleh akal fikiran kita. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahawa setiap anggota tubuh badan ini ada bahagian masing-masing untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata digunakan untuk memandang kepada hal-hal yang mengingatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga digunakan untuk mendengar daripada perkara-perkara yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan diciptakan ataupun diberikan adalah untuk kita membantu orang lain, melakukan perkara-perkara kebajikan, melakukan perkara-perkara yang baik, membantu dan memberi kepada orang lain. Kaki digunakan untuk melangkah kepada tempat-tempat yang baik dan melakukan amal kebajikan. Perut digunakan untuk makan makanan yang halal dan barakah.
lidah digunakan untuk berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akal fikiran ini digunakan untuk berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan sampai kita tidak menggunakan akal fikiran ini. Kita berfikir tentang macam-macam perkara, akan tetapi kita tidak berfikir tentang keagungan Allah. Kita tidak gunakan akal fikiran yang Allah berikan ini untuk mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan ibadahnya itu digunakan untuk berfikir tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahawa 2 tahun selepas kewafatan baginda, dia akan malam selepas isyak, dia akan balik ke rumahnya, akan duduk di satu sudut, kemudian dia akan angkatkan 2 kakinya, lututnya itu, dan seakan-akan dia letakkan dia punya dahi dia dekat atas lutut. Kemudian dia akan berfikir dan akan menangis rindu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan ibadahnya, memikirkan tentang Rasulullah dan juga merindui Rasulullah, menangis sepanjang malam sehinggalah ke subuh. Wahakadha. Ini apabila seseorang itu telah rindu, maka ini fikirannya itu hanya tertumpu kepada orang yang dirindui. Fikirannya itu akan tertumpu kepada orang yang dirindui, dan apabila hati dan fikiran itu telah terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap perkara yang dilihatnya itu akan menghubungkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan menghubungkan dia dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai hubungan yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak mampu untuk hidup di kota Madinah selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana setiap tempat, setiap perkara mengingatkan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan tentang tafakur ini pada pengajian yang akan datang, InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana telah perdengarkan kita tentang perkara-perkara yang mendekatkan kita, yang menghubungkan kita dengan baginda Rasulullah, semoga disempurnakan nikmat tersebut dengan dihubungkan kita dengan Rasulullah secara hakiki. Fikiran kita dihubungkan dengan Allah dan Rasul, kita punya hati dihubungkan dengan Allah dan Rasul, kita punya tubuh badan diimarahkan dengan mentaati daripada perintah Allah, meninggalkan daripada segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan digunakan seluruh perkara yang Allah amanahkan kepada kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhiniyah kullina salihah jami'ah khairatid dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.